Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, saya perkenalkan diri. Saya Faris Al-Yudin bin Fazlul Ahtar, nombor metrik 058167. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan bab 11, iaitu mengambil anak angkat pada zaman jahiliah dan Islam. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita tentang topik ini, ada baiklah sekiranya saya membacakan ayat ahkam itu sendiri. Jadi tanpa buang masa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Dan maksudnya, hai Nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu sahaja, dan Allah mengatakan sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka, yakni anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapa-bapa mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagamamu dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi ia akan menjadi dosa apa yang disengajakan oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pengenalan bagi ayat ini ialah huraian-huraian ayat di atas secara umum menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk bertakwa dan menjauhi perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingatkan juga kepada baginda tentang ketaatan kepada orang kafir dan munafik, kerana mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya serta musuh bagi orang mukmin. Allah memberitahu baginda agar jangan mempercayai apapun yang daripada mereka dan tidak bermesyuarat tentang apapun dengan mereka. Tampil luar mereka tidak sama seperti tampil dalaman mereka. Tampang keadaan mereka tidak sama dengan yang sebenarnya. Khitab ayat ini meskipun diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun sebenarnya merupakan suatu ajaran dan arahan bagi semua umat agar berpegang teguh kepada ketakwaan dan menjalankan petunjuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hai Nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, dan tidak ada yang sembunyi daripadanya. Oleh itu, ikutilah jalan yang membawamu menuju keridaan Tuhanmu yang berasal daripada ajaran syariat dan agama yang lurus lagi kukuh.
Dan ayat ini menerangkan juga jangan sesekali takut kepada ancaman sesiapa pun, terutamanya daripada golongan musyrikin ataupun munafikin. Itu kerana Allah SWT berada bersamamu dan bertawakallah kepada Allah, maafkan saya, dan bertawakallah kepada Allah serta berserah dirilah kepadanya, berlindunglah kepadanya semata dalam pelbagai urusanmu, kerana sesungguhnya Dia Maha Penjaga lagi Maha Penolong. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Yang bermaksud, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Surah Al-Mujadilah ayat kedua. Anak yang hakiki adalah anak yang berasal daripada tulang surbi bapanya, sehingga tidak mungkin seseorang yang dapat memiliki dua orang ayah. Kemudian, bagaimana mungkin mereka boleh meyakini isteri-isteri mereka yang telah mereka zihar itu adalah ibu kandung mereka? Lalu, bagaimana mungkin mereka juga dapat menjadikan anak-anak orang lain sebagai anak kandung mereka sendiri, padahal anak tersebut bukan berasal daripada tulang sulbi mereka? Sesungguhnya semua ini merupakan pembohongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ini adalah pembohongan yang telah diciptakan oleh manusia. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Quran dan telah menyampaikan kebenarannya yang dapat menuju kepada jalan yang lurus, yakni anak angkat haruslah dinasabkan kepada bapa kandungnya sendiri, bukan kepada bapa angkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hashika Taqwa bin Muhammad Basri yang bernombor metrik 057975. Jadi untuk asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, yang pertama, diriwayatkan bahawa Abu Sufyan bin Harb dan Ikrimah bin Abu Jahal serta Al-A'war As-Sulami menghadap Rasulullah SAW pada hari berlakunya perjanjian Hudaibiyah antara kaum musyrik dengan Rasulullah SAW. Mereka bertiga lalu singgah ke tempat Abdullah bin Ubay dan Mu'attab bin Kushair serta Al-Jad bin Qais. Maka terjadilah perbincangan di antara mereka. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengajak Nabi untuk mengikuti kemahuan mereka. Mereka mengemukakan kepada baginda beberapa perkara, iaitu meminta Nabi Muhammad SAW supaya menghentikan caciannya kepada Uzza dan Lata, kerana Uzza dan Lata itu dapat memberi syafaat, yakni pertolongan kepada mereka. Mendengar daripada perkara tersebut, Nabi Muhammad SAW pun marah sehingga turunlah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafikin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Nabi, tetaplah bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau patuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Al-Ahzab ayat pertama. Yang kedua, diriwayatkan bahawa ada seorang Quraisy bernama Jumal bin Ma'mar Al-Fihri. Dia seorang yang cerdik dan cepat menghafal apa yang didengarnya. Kemudian orang Quraisy berkata, tidak ada seorang yang boleh menghafal semua ini kecuali orang yang di dalam rongganya itu ada dua hati. Maka Jumal menjawab, aku mempunyai dua hati. Dengan masing-masing hati aku ini, aku dapat menghafal lebih hebat daripada Muhammad. Ketika berlaku perang Badar, kaum musyrikin kalah, lalu di antara mereka itu terdapat Jumal bin Ma'mar yang ditemui oleh Abu Sufyan dengan menjinjing salah satu terompahnya, sedangkan yang satunya dipakai. Kemudian Jumal bertanya kepada Abu Sufyan, ada apa ini? Abu Sufyan menjawab, mereka, yakni kaum musyrikin kalah. Lalu Abu Sufyan bertanya, mengapa seliparmu itu kamu jinjing dan satunya kamu pakai? Dia menjawab, saya tidak sedar. Saya merasa kalau kedua-duanya itu aku pakai. Sejak itulah mereka tahu bahawa Jumal tidak mempunyai dua hati. Sebab kalau dia mempunyai dua hati seperti yang dikatakannya itu, nescaya dia tidak akan lupa kalau ternyata seliparnya yang sebelah dia jinjing dan yang sebelah dia pakai. Demikianlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Allah tidak sesekali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongganya. Al-Ahzab ayat keempat. Ketiga, As-Suyuti meriwayatkan
daripada Mujahid radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak dan memerdekakannya sebelum wahyu yang melarangnya turun. Kemudian, ketika Nabi SAW berkahwin dengan Zainab bin Jahsi, yakni janda kepada Zaid, anak angkatnya itu, orang-orang Yahudi dan kaum munafik mencela baginda dengan berkata, Muhammad berkahwin dengan janda anaknya sendiri, padahal dia sendiri yang melarang orang ramai berkahwin dengan janda anaknya itu. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Al-Ahzab ayat keempat. Yang keempat, untuk asbabun nuzul, Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang berkata, kami biasa memanggil Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad sehingga turunnya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, panggillah anak-anak angkat itu dengan menisbahkan mereka kepada bapa-bapa mereka sendiri. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Al-Ahzab ayat keempat. Jadi, sekadar itu saja daripada saya untuk asbabun nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazri bin Muhammad Makhtar, pelajar Diploma Syariah, dan nomor matrik saya 057931. InsyaAllah pada hari ini saya akan teruskan pembentangan mengenai hukum-hukum yang terkandung dalam ayat. Baiklah, untuk yang pertama mengenai apakah para nabi pernah melakukan maksiat. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui bahawa para nabi itu bersifat maksum, sehingga tidak mungkin berbuat dosa maupun maksiat. Sebabnya maksum adalah satu sifat wajib para nabi. Oleh sebab itu seseorang nabi itu tidak mungkin sama sekali melakukan sebarang maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka merupakan contoh dan teladan bagi sekalian umat manusia. Dan daripada situ kita juga diperintahkan untuk mengikuti mereka. Maka sekiranya mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang dusta, derhaka, tentu kita tidak wajib mengikuti mereka. Selain daripada itu, para nabi adalah insan yang benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan sebarang dosa. Itu sebabnya mengapa setiap ayat yang secara zahir menerangkan bahawa seolah-olah ada nabi yang berbuat dosa, maka harus diartikan menurut pengertian yang benar, sehingga tidak berlawanan dengan prinsip umum bahawa setiap nabi adalah bersifat maksum. Hukum yang kedua adalah hukum berkaitan dengan hukum zihar, di mana seperti kita tahu, zihar ini merupakan satu kelakuan yang menjadi tradisi pada zaman jahiliyah dan termasuk daripada bahagian talak yang paling kejam dalam Islam. Dikatakan demikian kerana dengan zihar ini, seorang isteri itu akan menjadi haram untuk dicampuri selama-lamanya. Atas sebab isteri yang dizihar itu menurut anggapan mereka adalah sebagai ibu yang sebenar. Dengan demikian, Islam perlu membatalkannya dan menilainya sebagai ucapan palsu dan sesat, serta ianya perlu diharamkan. Apabila seorang suami sudah terlanjur menzihar istrinya, maka keharaman itu berlaku sementara sehinggalah suami tersebut selesai membayar kafarah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat kedua, yang bermaksud, orang-orang yang ziharkan istrinya daripada kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah, kerana istri-istri mereka bukanlah ibu-ibu mereka, dan ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Baiklah, yang seterusnya adalah hukum mengangkat anak dalam Islam. Sebagaimana halnya zihar tadi yang telah dibatalkan oleh Islam, demikian juga penyebutan nasab seorang anak kepada ayah angkatnya. Islam memandang perbuatan ini sebagai perbuatan yang haram kerana menisbahkan seorang anak bukan kepada ayah kandungnya. Menyebut nasab yang tidak sebenarnya
adalah termasuk dosa besar dan mengundang murka serta laknat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abu Waqqas. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengaku bapa yang bukan bapanya sendiri atau membangsakan wala yang bukan mawalinya sendiri, maka dia akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan manusia seluruhnya, di mana Allah tidak akan menerima penyesalan ataupun taubat dan tebusan daripadanya. Baiklah, yang keempat, maksud keliru dan sengaja dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menilai tidak berdosa orang yang keliru dalam menisbahkan seorang anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya, dan menetapkan bahawa yang berdosa ialah orang yang sengaja memanggil ayah kepada orang yang bukan ayahnya. Tetapi para mufassir berbeza pendapat tentang masalah pengertian keliru dan sengaja di dalam ayat tersebut, iaitu terdapat dua pengertian utama ataupun dua istilah utama yang telah dijelaskan, iaitu yang pertama, Mujahid berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan keliru di sini ialah perbuatan yang dilakukan sebelum adanya larangan dan keterangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan sengaja di sini ialah apa yang berlaku sesudah adanya larangan dan keterangan. Pendapat yang kedua, iaitu daripada Qatadah, berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan keliru di sini ialah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kesengajaan. Misalnya Anda memanggil seorang anak dengan menisbahkannya kepada seorang yang bukan ayahnya, maka yang demikian itu tidak mengapa, kerana ia sekadar memanggil dengan tujuan menghormati ataupun kasih sayang. Yang terakhir, iaitu mengenai hukum mengambil anak angkat dalam Islam. Mengambil seseorang menjadi anak dibenarkan dalam Islam asalkan budak bukan anak yang diharamkan untuk diambil sebagai anak angkat dan tetap menisbahkan anak tersebut kepada ayah kandungnya sendiri. Hal ini sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab-kitab fiqh dengan persyaratan-persyaratannya. Adapun pengangkatan anak yang dilarang ialah memutuskan hubungan anak itu dengan ayah kandungnya lalu dinisbahkan kepada ayah yang lain di mana ianya dilarang sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faiz bin Mustafa, nombor metrik 058453. Hari ini saya akan bercakap tentang pengajaran pensyariatan hukum ambil anak angkat inilah. Okey. Islam telah memancarkan cahayanya ke seluruh umat manusia, terutama bangsa Arab yang ketika itu dalam kungkungan kegelapan jahiliah, hidup dalam kesesatan dan bayang-bayang khurafat dan mitos-mitos yang tidak memiliki landasan keterangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu diterima secara turun-temurun dan diwarisi daripada nenek moyang mereka. Islam tidak akan tinggal diam melihat bangsa yang dalam kebingungan dan kebodohan serta kesesatan ini. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu Taala kepada umat ini ialah dia membebaskan mereka daripada lumpur jahiliah ataupun perkara-perkara jahiliah yang diorang buat selama ni, dan daripada kepercayaan mereka serta angan-angan yang kosong, iaitu dengan memberikan makanan iman sehingga mereka menjadi sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah umat manusia. Salah satu kesesatan mereka ialah membuat tradisi adopsi, iaitu ambil anak angkat, sehingga tradisi itu seolah-olah ajaran agama yang tidak mungkin dihapus dan ditukar kerana sudah menjadi tradisi nenek moyang. Ini seperti Allah cakap dalam Al-Quran, bal qalu inna wajadna aba'ana ala annahu wa inna ala asarihim muqtadun. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-22 yang bermaksud tidak ada sebarang bukti bagi mereka, bahkan mereka hanyalah berkata, sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan agama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak mereka sahaja. Orang-orang Arab pada zaman jahiliah biasa ambil anak angkat, lepas tu dia akan cakap ke anak tu, kamu adalah anakku dan aku akan mewarisimu dan kamu akan mewarisiku. So kalau dia cakap itu, so anak angkat tu tersebut anak angkat yang dia angkat tu anak angkat yang dia ambil tu kiranya dia akan jadi anak kandung dia.
Kat situ kiranya berlakulah hukum-hukum yang kalau kita jadi anak kandung ni, dia ada hukum-hukum dia. Contoh kalau kita boleh jadi, kita dapat hak waris, nikah, talak, seluruh perkataan yang mahram yang tidak ada bezanya dengan anak yang lahir daripada sulbinya sendiri. So kat sini dia kata dekat anak angkat dengan anak kandung tak ada beza masa zaman jahiliah ni. So satu hikmah yang dipandang perlu oleh Allah SWT untuk disampaikan kepada nabinya sebelum baginda diutus sebagai nabi ialah bahawa baginda sendiri mengadopsi ataupun mengambil anak angkat seorang anak angkat sebagaimana tradisi orang-orang Arab jahiliah dulu lah. Maka baginda harus mengakhiri tradisi adopsi jahiliah itu dan menggugurkannya setelah berlaku dari zaman ke zaman. So Allah larang Nabi Muhammad ambil anak angkat. Itu saja, sekian, terima kasih. Jadi kita telah tiba kepada sesi penutup bagi pembincangan ayat ahkam ini. Adalah kesimpulan yang dapat kami ambil daripada huraian di atas adalah seperti berikut. Yang pertama, takwa adalah bekalan seorang mukmin dan merupakan perintah Allah SWT kepada orang-orang dahulu maupun sekarang dan seterusnya. Tawakal kepada Allah SWT dan kembali kepadanya dalam keadaan apa pun dan waktu bila pun adalah termasuk dalam syarat iman. Selain itu, khurafat dan mitos bukan ajaran Islam. Itu sebabnya Islam mengingatkan kepada umatnya agar benar-benar berhati-hati dalam masalah itu. Anggapan bahawa orang yang cerdik dan kuat hafalannya memiliki dua hati adalah anggapan yang batil dan salah dan bertentangan dengan ajaran Islam dan akal yang sihat. Kemudian menganggap isteri yang dizihar sebagai ibu kandung adalah anggapan dan tradisi kaum jahiliah. Penisbahan anak angkat kepada selain ayah kandungnya sendiri adalah haram, sebab setiap anak harus dinisbahkan kepada ayah kandungnya sendiri. Tambahan pula, dibolehkan memanggil kawan dengan ungkapan saudara atau maulaya, asalkan yang dimasukkan adalah panggilan yang bersifatkan saudara seagama. Akhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, salah satu bentuk kasihnya adalah Dia tidak menyeksa seseorang yang berbuat kesalahan kerana kekeliruan ataupun salah faham. Bahkan yang demikian itu dimaafkan serta diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.